mengikuti isu semasa di Baitul Maqdis. Katakan, wahai anakku, Nabi Musa AS meminta kaumnya memasuki Palestin dan menamakannya Al-Muqaddasah, iaitu suci daripada syirik. Solidariti buat Palestin. Kembali bersama kami dalam pentas akhir Akademi Qura 2024. Satukan ummah dengan... Alhamdulillah, selesai sudah untuk tugasan yang pertama dan sekarang kita berada di tugasan yang kedua, iaitu uji tadabbur yang akan diadili oleh Ustaz Tirmizi Haji Ali yang akan mengadili daripada sudut tadabbur, dan juga diadili oleh Puan Erma Fatimah yang akan mengadili daripada sudut persembahan pentas, insya-Allah. Baik, untuk uji tadabbur peserta perlu menyampaikan pengajaran daripada ayat suci Al-Quran. Lebih lengkap jika kita membaca Al-Quran dengan menghayati dan memahami makna ayat. Dan melalui tugasan ini, penonton dapat melihat bagaimana persembahan peserta dalam menyampaikan tugasan uji tadabbur. Baik, sedikit pesanan mungkin daripada Ustaz Tirmizi untuk tugasan yang kedua ni. Baik, demi melahirkan qari yang bukan sahaja boleh baca Al-Quran, terpaksalah qari-qari atau tilmiz dan tilmizah untuk menggalas cabaran ini untuk menyampaikan mesej daripada Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Puan Erma Fatimah, apa yang Puan Erma Fatimah harapkan untuk tugasan yang kedua ini, Puan? Saya ingin mendengar kreativiti anda menghuraikan ayat yang diberikan, bukan menafsirkannya. Penafsirannya kita dah tahu. Betul. Saya nak tengok huraian tadabburnya. Baik, terima kasih. Saya tak nak buang masa, kita nak panggil peserta yang pertama untuk tugasan yang kedua, iaitu Tilmiz Luqman. Sila berada di sebelah kanan saya di atas pentas ini. Baik, yang akan membawa tajuk Rasul yang Agung, akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Sila baca dan tadabbur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, ayat tersebut menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Sebab itulah Allah mengutuskan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Tetapi sejauh manakah kita ni menjadikan Rasulullah itu sebagai idola kita dalam hidup kita seharian? Kalau kita tengok anak-anak kita pada hari ini, mungkin idola mereka adalah siapa? Mungkin pemain bola atau artis, penyanyi. Kalau pemain bola, orang sebut Cristiano Ronaldo. Semua kenal, betul? Sebab itulah kita kena terapkan anak-anak kita pada hari ini dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memetik tentang keteguhan Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, Nabi Muhammad dicaci, dihina, dimaki, dibaling batu sehingga cedera. Lebih teruk lagi, dipalau oleh keluarganya sendiri. Tapi adakah beliau mendoakan keburukan untuk orang yang membuat beliau begitu? Sebab itulah kita dapat belajar daripada sini. Kita dapat belajar bahawa Nabi Muhammad ini merupakan seorang yang sabar, tabah dan yakin dengan rahmat Allah, yakin dengan syafaat yang akan diberikan. Baik. Sekian saja daripada saya, Tilmiz Luqman. Main-main juga Al-Quran, jangan lupa. Baik, beri tepukan kepada Tilmiz Luqman. Komen daripada Ustaz Tirmizi Haji Ali. Silakan Ustaz. Baik, Tilmiz Luqman, saya paling risau Tilmiz Luqman kerana dia adalah seorang yang sangat pemalu
dan bagaimana dia nak menyampaikan tadabbur pada malam ini. Yang pertama sekali, alhamdulillah berjaya juga menghabiskan tugasan yang diberikan. Alhamdulillah. Okey, cuma dari sudut eye contact tu dia mata tu macam mencari sesuatu. Okey, nampak dah nampak bersahaja, tapi kalau boleh kita melihat penonton di hadapan kita, tengok mata ataupun tengok dia seolah-olah mencari sesuatu barang yang hilang. Tapi alhamdulillah mesejnya sampai. Moga-moga kita jadikan Rasulullah sebagai ikutan terbaik kita. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi Haji Ali. Alhamdulillah, saya nak jemput peserta yang kedua untuk tugasan yang kedua ini, Tilmizah Sofia. Sila berada di sebelah kanan saya. Tilmizah Sofia akan membawa tajuk Syurga yang Dirindui. Ia akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. Sila baca dan tadabbur. Bismillah. Bismillah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Syurga yang dirindui. Surah Ali Imran ayat 133. Ayat ini menceritakan pesanan Allah kepada kita manusia untuk berlumba. Berlumba untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan Allah, untuk masuk syurga. U'iddat lil muttaqin. Allah janjikan orang yang bertakwa akan masuk syurga. Jadi kita nak jadi orang yang bertakwa. Macam mana? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Saya bagi satu contoh. Maaf. Kita maafkan orang lain. Hadirin dan hadirat, maaf ini cakap di mulut senang. Dalam hati senang ke kita nak maafkan kesalahan orang lain, kesalahan ahli keluarga, kesalahan rakan-rakan kita, pasangan kita? Bukan mudah hadirin hadirat. Tapi kita boleh berusaha untuk cuba maafkan orang lain. Kita perlu ikhlas. Ada satu sirah baginda pada zaman Rasulullah SAW. Baginda pernah bercerita dengan para sahabat, ada seseorang kaum Arab Badui yang dirinya itu dirindui syurga. Dia ni dirindukan syurga. Siapakah dia? Di dalam sirah baginda itu dikatakan sebagai si fulan, maksudnya tak ada nama. Si fulan ini, apa yang dilakukan sehinggakan syurga merinduinya? Disebabkan dia sentiasa maafkan orang lain, maaf seikhlas-ikhlasnya. InsyaAllah. Dan tiket untuk masuk ke syurga ini adalah takwa, insyaAllah. Dan antara ciri-ciri untuk mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan bertaubat. Mungkin saya boleh sharekan bersama-sama sebagai yang terakhir daripada saya. Marilah untuk kita bertaubat untuk mendapatkan pengampunan Allah. Mungkin zikir ini semua orang boleh bersama-sama berzikir dengan saya, insyaAllah. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Sekian saja daripada saya, Tilmizah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan Erma Fatimah, silakan komen untuk Tilmizah Sofia. Ya, saya Mama. Hormati masa, dah habis. Tadi yang terakhir itu maknanya dah melewati masa. Saya cuma ingin mengingatkan fokus kepada apa yang ingin disampaikan. Bukan terganggu dengan bunyi loceng dan sebagainya, dan jelas di wajah anda keluar yang tidak confident itu apabila bunyi-bunyi itu mengganggu. Jadi apabila kita nak menyampaikan, seperti yang saya katakan, harus ikhlas dan harus tahu jelas apa yang ingin disampaikan. Barulah akan keluar kejujuran itu untuk memberitahu kita tentang apa yang ditafsirkan, apa yang dihuraikan di dalam ayat tersebut. Tapi tadi ada banyak terganggu ya. Baik. Terima kasih Puan Erma Fatimah. Baik.
Saya tak nak buang masa, kita nak jemput peserta yang seterusnya. Tilmis Amnan untuk berada di sebelah kanan saya. Confident Amnan, alhamdulillah, senyum. Baik, akan membawa tajuk Kita dan Al-Quran. Ia akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 4. Sila baca dan tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Surah Azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk saya untuk hari ini ialah Kita dan Al-Quran. Memang kenalah dengan program Akademi Quran kita pada hari ini kan. Saya tertarik dengan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan sebentar tadi. Ada satu perkataan, kalimah, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tartila. Pernah tak kita terfikir, dalam kita baca Al-Quran ni, kita ada beberapa kaedah. Contohnya kita ada mujawad ataupun sebenarnya tahqiq, kita ada murattal, kita ada hadar dan tadwir. Kita ada beberapa kategori bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa dalam ayat ni Allah sebutkan tartila? Saya bagi satu contoh. Saya ajak seorang kawan saya naik kan. Lepas tu saya nak bercerita dengan dia tentang apa yang saya lakukan tadi. Saya pun cakap dengan dia, nak tahu tak, tadi kan sebelum live aku pergi makan kat kedai belakang tu, sedap. Boleh tak dia faham apa saya cakap? Sebab saya sampaikan dalam intonasi dan kadar kelajuan yang dia boleh faham, boleh terima. Tapi kalau tiba-tiba saya cerita dengan dia, saya cakap macam ni, weh, kau nak tahu tak, tadi kan sebelum live aku pergi makan kat belakang. Nak tak dia dengar? Mesti tak nak. Sebab apa? Sebab kadar bacaan ataupun kadar kita bercakap dengan orang tu menyebabkan orang tu tak terasa pun nak dengar. Begitu juga dengan Al-Quran. Kita nak orang faham, kita nak sampai dekat orang tu bila kita baca, kita perlu sampaikan dalam bacaan yang orang tu boleh menghayati, orang tu boleh faham. Sikit saya nak bagi. Berkenaan dengan program Akademi Quran ini sangat kena dengan tajuk saya pada hari ini dan ayat yang saya bacakan tadi. Saya nak petik satu hadis Nabi. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, dan hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap bukanlah semata-mata suara yang kita nak kena tekankan, tapi pastikan sebelum kita nak baca Al-Quran, utamakan tajwid, baru dahulukan suara. Sekian, itu sahaja daripada saya, Tilmis Amnan. Amnan yang mana? Amnan Melaka. Baik. Komen daripada Ustaz Tirmizi Haji Ali, silakan. Baik, Amnan mana? Amnan Melaka. Melaka ya, alhamdulillah. Bagus penyampaian, nampak bersahaja dan sampai penyampaian itu, alhamdulillah. Ini cabaran bila kita nak sampaikan mesej dalam masa yang singkat. Kita perlu meringkaskan dan tapi nak beri sampai kepada audien untuk memahami apa yang kita sampaikan. Contoh okey dalam contoh ayat Al-Quran tapi dalam bentuk tartil dan mujawad itu, tapi kalau boleh dicontohkan dengan bacaan Al-Quran lebih baik. Mana satu mujawad dan murattal. Bacaan macam mana, bacaan Allah solat ataupun bacaan secara tartil ataupun mujawad. Itu rasanya kena ada contoh itu. Baik. Walau macam mana pun terbaik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi Haji Ali. Kita nak menjemput peserta yang seterusnya untuk tugasan kedua, Tilmizah Syahira yang akan membawa tajuk Pejuang Palestin, yang akan membacakan surah Al-Isra bermula ayat 1. Sila baca dan tadabbur. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. Hadirin sekalian, ayat ini menceritakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana ianya merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam peristiwa ini juga Nabi dikurniakan pensyariatan ibadah solat. Okey. Namun kita sedar tak tentang Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa ni adalah kota ketiga yang suci bagi umat Islam. Dan di Masjidil Aqsa inilah Nabi mengimamkan sekalian para anbiya di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan di sinilah menjadi bukti bahawasanya
Masjidil Aqsa adalah masjid yang perlu dijaga oleh semua umat Islam. Tak kira kita berada di Masjidil Aqsa di bumi Palestin ataupun berada di luar bumi Palestin. Hadirin sekalian, mutakhir ini kita banyak mendengar tentang Gaza diserang oleh Zionis laknatullah. Macam-macam penderitaan yang mereka hadapi. Kalau kita berada di tempat mereka, adakah kita sanggup? Adakah kita mampu nak menghadapi rintangan-rintangan hidup? Bayangkan, seorang ibu boleh kehilangan kesemua anaknya dalam sekelip mata. Seorang isteri kehilangan suami yang dicintai. Dan seorang anak kehilangan tempat bergantung. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lolai, tak lagi bernyawa. Sekian daripada saya, Tilmizah Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tilmizah Syahira. Baik, Kak Irma Fatimah, silakan. Okey, Syahira. Tafsirnya begitu besar mengenai kekuasaan Allah yang diperlihatkan. Saya berharap apabila tajuknya Pejuang Palestin, saya nak mendengar apakah sebab musababnya orang Palestin bersungguh-sungguh untuk menjaga Masjid Al-Aqsa itu dari dirempuh. Dan satu lagi, saya lihat daripada awal sehingga sekarang ini peserta macam tak boleh duduk diam. Dia kena berjalan dan bila berjalan itu awak memperlihatkan dan mempamerkan kepada saya confidentnya awak di atas pentas itu. Seolah-olah awak sedang mencari idea untuk bercakap apa dan melepaskan awak punya ketidakselesaan awak di atas pentas itu. Jadi sepatutnya awak harus berdiri untuk mengharapkan semua orang fokus kepada awak. Tidak perlu bergerak tanpa sebab. Terima kasih Puan Irma Fatimah. Baik, kita nak jumpa peserta yang terakhir untuk tugasan yang kedua, iaitu Tilmizah Salehah. Sila berada di sebelah kanan saya yang akan membawakan tajuk Kompas Kehidupan daripada surah Al-Isra ayat 9. Sila baca dan tadabbur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Kompas kehidupan. Bismillah. Apakah itu kompas kehidupan dalam kehidupan manusia ini? Kompas berkait rapat dengan Al-Quran, iaitu analogi tentang Al-Quran, penunjuk arah, iaitu kompas menunjukkan arah utara, barat, selatan dan timur. Manakala Al-Quran adalah penunjuk arah kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, ke jalan yang benar untuk mendapat jalan yang terbaik dunia dan di akhirat. Contohlah, saya bagi bayangan. Seandainya saya daripada Johor nak ke Kuala Lumpur tanpa menggunakan aplikasi perjalanan, mungkin saya akan sesat, mungkin mengambil masa yang terlalu lama. Namun, berkait rapat dengan Al-Quran, sekiranya kita tidak menggunakan Al-Quran dengan sebaiknya, kita tidak mengamalkan Al-Quran dengan sebaiknya, kita yang akan sesat. Saya petik satu hadis daripada Imam Malik. Aku datangkan engkau dua perkara. Apakah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya engkau tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu, engkau yang akan sesat. Khalidun bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna atau Jibril ala Rasulina. Semoga Al-Quran yang kita baca hari-hari ini akan memberi pembimbing kepada kita dan syafaat di dunia dan akhirat. Sekian saja daripada saya, Tilmizah Salehah. Assalamualaikum. Tilmizah Salehah. Baik, kita dengar komen daripada Ustaz Tirmizi Haji Ali. Silakan Ustaz. Baik, Tilmizah Salehah.
Lega? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah anda telah mengambil kesempatan yang baik dengan undi masuk dan sampai ke final sekarang. Alhamdulillah. Dan juga mengambil kesempatan sebagai peserta yang terakhir untuk tadabbur dengan komen-komen daripada Kak Irma tadi. Anda telah menggunakan. Dan sedikit saja pada penyampaian tadi, cabaran apabila kita nak menyampaikan ceramah dalam masa yang singkat memang betul-betul mencabar untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang apa yang kita nak sampaikan. Macam mana pun alhamdulillah sampai kepada telinga pendengar. Mudah-mudahan kita mengambil Al-Quran sebagai kompas kehidupan kita insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi Haji Ali. Sedikit komen daripada Puan Erma Fatimah untuk keseluruhan tugasan kedua ni Puan. Alhamdulillah yang terbaik pada malam ini tadabbur di segi confident. Tetapi terganggu juga bila bunyi loceng. Cuma saya apabila anda membuat tadabbur itu, saya memandang anda sebagai seorang pendakwah yang ingin menyampaikan kepada saya apa yang anda huraikan dalam ayat itu. Tetapi malangnya maaf ya, semuanya komen yang tak baik je daripada saya. Tetapi maksud saya supaya ini menjadi pegangan di kemudian hari bahawasanya apa yang ingin disampaikan harus jujur. Jadi tadi nampak seperti satu penghafalan. Baik. Terima kasih Puan Erma Fatimah. Baik, tahniah kepada tilmiz dan tilmizah kita kerana telah berjaya menyelesaikan tugasan yang kedua. Terima kasih kepada Ustaz Tirmizi Haji Ali dan juga Puan Erma Fatimah. Baik, kita ada satu lagi tugasan selepas ini iaitu tugasan yang ketiga. Saya bagi hint sikit. Tugasan ketiga ni tilmiz dan tilmizah kita akan berduet dengan seorang qari ataupun qari'ah. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam pentas akhir Akademi Qura 2024. Satukan ummah dengan